Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang kembali ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan saja dan tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Jadi sebelum apa-apa, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki kita, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama. Hari ini video yang saya nak ceritakan ni adalah bertajuk kisah pocong. Jadi baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Apa yang anda akan lakukan apabila anda rasa ada yang memerhati anda ketika anda sedang tidur? Apa yang akan buat jika anda diekori sesuatu daripada belakang? Jadi kita mulakan cerita dia. Pengebumian arwah Tasha selamat dijalankan. Tidak ramai orang kampung yang hadir ketika itu, malah sanak saudara juga ramai yang tidak hadirkan diri. Ikin dan keluarganya hanya membantu apa yang patut sebagai seorang sepupu. Kali pertama dia uruskan hal seperti itu, malah mungkin hal seperti itu juga merupakan kali pertama terjadi pada keturunan Tok Haji Arifin, iaitu keluarga diorang lah. Jika arwah ni seorang pembunuh ataupun penjenayah dan ditembak polis ataupun musuh, masih lagi kita boleh kebumikan sebagai seorang Muslim. Urusan pengebumian arwah akan sama seperti Muslim yang lainnya, seperti dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Cuma mungkin akan terdapat pandangan serong dan penghinaan yang diterima oleh makhluk di dunia. Tetapi bagaimana jika bunuh diri? Bagaimana hendak diuruskan? Setahu budak ni, nama dia Ikin, kubur untuk insan-insan yang bunuh diri ni tidak boleh ditanam dan dikuburkan di dalam kawasan tanah perkuburan. Kuburnya hendaklah diletakkan di luar pagar tanah perkuburan. Betul ke tak betul? Itu saya tak pastilah. Natasha seorang gadis yang sangat baik, penyayang dan lemah lembut, menjadi kebanggaan seluruh keluarga Tok Haji Arifin. Ikin yang hanya berstatus sebagai sepupu pun turut mengagumi Natasha. Natasha ni dia seorang gadis yang cantik, yang bijak, sampaikan arwah selalu mendapat kedudukan nombor 1 di dalam sekolahnya. Malah arwah turut mendapat anugerah tokoh pelajar terbaik PMR kat sekolahnya. Jadi cerita ni bermula beberapa bulan sebelum SPM. Adik, panggil kakak turun makan. Ajak sekali Abang Long, Kak Ngah juga dan juga anda. Ibu mengarahkan Dayah, anaknya yang bungsu yang sedang ralit menonton televisyen. Alah, kata Dayah. Dayah bangun dengan malas sambil merungut kecil. Geram apabila cerita kegemarannya diganggu, namun dituruti juga arahan ibunya. Yalah, biasalah kan, anak bungsu memang macam tu. Jadi perlahan-lahan tangga rumahnya didaki dengan nada yang geram lagahnya kan. Kakak, ibu ajak turun makan lah. Makan sama-sama jom. Pintu bilik Natasha diketuk, tapi tak ada sahutan. Kakak, ibu suruh turun makan sama-sama. Sekali lagi diketuk pintu bilik kakaknya, namun masih tak ada sambutan. Dipulas tombol pintu bilik kakaknya, namun berkunci. Dayah beralih pula ke bilik Abang Long, Kak Ngah dan andaknya pula. Begitulah rutin harian abang dan kakaknya. Keluar dari bilik setakat untuk makan dan pergi sekolah atau ke kelas tuition. Waktu yang selebihnya dihabiskan di dalam bilik mengulang kaji pelajaran. Ini semua arahan daripada bapa mereka, seorang askar yang berpangkat tinggi. Tak ada siapa pun yang berani membantah. Abang Long,
adik dah panggil Kak Uda keluar, tapi Kak Uda tak sahutlah. Dia senyap je, pintu pula berkunci. Abang Long tolong panggilkan dia, nanti abang marah lah Abang Long. Dayah berkata sambil menarik lembut hujung baju Syazwan. Syazwan ni Abang Long dia lah ya. Okey, adik dengan yang lain-lain turun dulu tau. Abang Long nanti Abang Long panggil Kak Uda adik turun dulu ya. Syazwan berkata sambil tersenyum ke arah Dayah. Kakinya bertapak menuju ke bilik Natasha. Dia tahu Natasha ni sedang bersedih. Sarapan pagi dan tengah hari pun Natasha tak turun makan bersama-sama. Mereka hanya membiarkan kerana tahu Natasha masih bersedih selepas dimarahi oleh bapa mereka. Jadi Natasha ni, ini adalah baru kali pertama mendapat kedudukan nombor 2 di dalam peperiksaan. Namun habis teruk sekali dimarahi oleh bapa mereka semalaman. Jadi walaupun bapaknya ni seorang askar, namun tidak pernah dinaikkan tangan pada mereka adik-beradik. Namun kata-kata seorang bapa mungkin lebih berbisa daripada satu pukulan tangan dan sebatan. Ya, betul. Jadi bapanya awal-awal pagi ni sudah keluar pergi bekerja. Jadi sarapan pagi dan tengah hari memang tidak mengapa jika mereka tidak makan bersama-sama. Namun pukul 6 petang bapaknya sudah balik dari tempat kerja. Jadi hendak atau tidak mereka diwajibkan untuk makan bersama-sama. Dan selepas pukul 7 tak ada lagi sebarang makanan yang boleh dimakan. Itu undang-undang dekat rumah diorang ni lah ya. Udah turun makan jom. Abah dah balik lah, jomlah kita makan sama-sama. Masih tak ada sahutan daripada bilik Natasha. Abang Long tahu Uda masih sedih lagi kan, tapi nanti teruk Uda kena marah dengan Abah nanti. Uda macam tak tahu. Abah marah sekejap aja. Lagipun bukan Uda buat salah besar pun. Next time try harder, okay? Alah, tu masalah kecil je. Syazwan cuba menenangkan adiknya, namun Natasha masih lagi tidak bersuara. Syazwan mengulas tombol pintu bilik Natasha, namun benar seperti kata-kata Dayah adik bongsunya, pintu bilik Natasha ni berkunci. Hatinya tiba-tiba rasa tak senang. Tak mungkin Uda sanggup buat macam tu, detik hati Syazwan ni lah. Syazwan cuba memujuk hatinya. Kunci pendua yang tergantung di bilik kecemasan di tengah ruang tamu bilik atas dicapai dan dimasukkan ke dalam lubang kunci pintu tombol pintu bilik adik dia tadilah. Ya Allah, Ibu, Abah. Hanya kata-kata itu yang mampu diucapkan. Bibirnya menggeletar, kakinya lemah, lalu dia jatuh terduduk di depan pintu bilik adiknya. Berlari-lari seluruh ahli keluarganya menuju ke bilik Natasha, namun semua tergamam dan menangis. Jasad Natasha tergantung di kipas siling biliknya dengan menggunakan kain telekung miliknya. Ibu meraung macam orang gila menyuruh bapa mereka menurunkan jasad Natasha ni, dipeluk dan dicium jasad arwah berulang-ulang kali sambil menangis. Kata orang-orang tua, kalau orang mati bunuh diri, rohnya tidak tenteram kerana rohnya tergantung antara langit dan bumi. Tidak diterima amalannya, walaupun sebelumnya arwah adalah insan yang baik. Ikin pada awalnya tidak percaya sehingga dia laluinya perkara ni sendiri. Makcik Intan, ibu kepada Natasha, mengalami emosi yang tidak stabil. Maka sebagai adik yang paling rapat dengan Makcik Intan, ibu kepada Ikin ni pun setuju menjaga Intan sampai betul-betul kakaknya tu sembuh. Intan ni mak kepada Natasha tadilah Jadi Zamri, ayah kepada Natasha, 3 hari selepas urusan penguburan arwah Natasha terus hilangkan diri. Ikin dan ibunya telah mendapat izin dari bapanya untuk menetap di kediaman Makcik Intan. Jadi adik-beradik ibunya yang lain tidak peduli, malah malu pula dengan kejadian tu. Yalah, dalam keluarga tiba-tiba ada orang bunuh diri kan, tapi tak tahulah kenapa perlu malu dengan keadaan macam tu kan. Jadi Ikin berkata dia pasti tiada satu pun keluarga yang mahu perkara itu terjadi pada ahli keluarga mereka. Mengapa dihukum dan dipandang serong keluarga arwah?
Jika boleh dielak dan dihalang, Ikin yakin seluruh ahli keluarga Makcik Intan akan cuba menghalang, namun semuanya benda dah terjadi. Nasi pun dah menjadi bubur. Satu tangisan halus kedengaran di cuping telinganya. Tidur Ikin terganggu. Siapalah yang nangis malam-malam ni? Ikin mengomel kecil, ditarik bantal dan dipekukkan ke telinganya. Dia pun sambung tidur. Tangisan itu berbunyi lagi. Ikin menekan kuat bantal ke telinganya, berharap suara tangisan itu tidak lagi kedengaran. Malam-malam duk nangis pasal apa? Kata dia. Mati laki ke? Jiwa Ikin memberontak sebab terganggu dengan bunyi tangisan tadi. Dia tahu Dayah masih bersedih. Dayah ni adik bongsu tadi bersedih dengan pemergian Natasha. Tapi ketika ini sudah larut malam. Kenapa tidak menangis sewaktu mereka bercerita pukul 10 malam tadi, sebelum masing-masing masuk ke bilik untuk tidur? Time-time ni lah nak menangis balik. Tapi Ikin tersentak. Ya, Dayah ada mengajak dia tidur bersama-sama, namun dia sendiri yang menolaknya dan lebih selesa tidur sendirian di bilik arwah Natasha. Jadi di bilik tu ketika ini hanya terdapat dia seorang saja. Jadi milik siapakah suara tangisan itu? Ikin, tolong aku Ikin, aku tersiksa. Suara tu sekali lagi menangis sayu. Ikin cukup kenal suara tu. Ya, itu adalah suara arwah Natasha. Kipas siling berputar seperti ada sesuatu yang tergantung dekatnya. Di fikiran Ikin mula terbayang pocong tergantung di kipas. Dia tidak berani membuka matanya. Jantung Ikin berdegup laju apabila dia baru teringat bahawa tak ada kipas di bilik tu. Sebelum tidur, dia hanya memasang aircon kerana selepas mayat Natasha diturunkan daripada kipas tadi tu, keluarga Makcik Intan terus membakar kipas siling tersebut. Ikin memejamkan matanya serapat yang mungkin. Hendak dibacakan surah Al-Quran, bibir je menggeletar dan fikirannya kosong, blank tiba-tiba. Bunyi seperti sesuatu jatuh ke lantai. Ikin, tolong aku Ikin, tolong aku. Suara itu berbunyi lagi dan kali ini suaranya sangat-sangat sayu. Air mata Ikin laju mengalir di sumpah seranah tubuhnya kerana tidak mampu berbuat apa-apa ketika keadaan yang sulit begini. Andai kakinya mampu bergerak, dia akan berlari selaju yang boleh ke arah pintu bilik itu. Andai mulutnya mampu bersuara, dia akan menjerit sekuat-kuatnya meskipun teriakannya mampu mengganggu ahli keluarga seluruh rumah tu. Waktu itulah. Namun seluruh badannya seolah-olah terkunci. Dia terlalu takut sehingga kan tidak mampu berbuat apa-apa pun waktu tu. Bunyi seperti sesuatu sedang melompat dan semakin lama semakin kuat. Ikin yakin benda tu sedang melompat-lompat ke arahnya. Walaupun dia tidak terlihat, dia yakin sesuatu itu adalah pocong. Pow! Pintu bilik diterjah dari luar. Terlihat Abang Long Syazwan dan Andak Fitri berada di depan pintu. Ibunya berlari mendapatkan Ikin. Terus juga Ikin menangis waktu itu sehingga merayu ibunya untuk pulang ke rumah mereka ketika itu juga. Namun ibunya memujuknya supaya bersabar dan tenangkan diri. Rupa-rupanya seluruh ahli keluarga Makcik Intan diganggu oleh penampakan pocong. Walaupun tidak pernah nampak wajah pocong tersebut, namun suaranya persis milik arwah Natasha. Kak Ngah Dila dan Dayah cuba melarang Ikin dari tidur di bilik Natasha, tetapi Ikin marah dan seakan-akan mengamuk jika tidak benarkan dia tidur di bilik tersebut. Entahlah, kata Ikin, dia tidak sedar yang dia tahu mereka sedang ralip cerita mengenai arwah Natasha dan dengan Kak Ngah Dila dan Dayah. Selepas tu dia minta izin nak masuk bilik tidur dan buka sahaja matanya, dia sudah pun berada dalam bilik arwah dan tidak diketahui bila dia marah ataupun mengamuk. Dan Kak Ngah Dila beritahu
Setiap kali dia melewati bilik arwah Natasha, dia akan terasa seperti ada benda melompat-lompat mengikutnya dari belakang dan akan berhenti ketika dia melalui sekali lagi di hadapan bilik arwah. Ikin beritahu yang Makcik Intan turut dikacau. Sebelum maghrib, sudah menjadi kewajipan untuk tutup semua pintu dan tingkap rumah yang ada. Ketika hendak menutup tingkap bilik Makcik Intan, dia terlihat kelibat pocong di bawah pokok di belakang rumahnya. Pocong itu menangis dan memanggilnya ibu berulang-ulang kali. Nasib Andak Fitri menepuk bahu Makcik Intan ketika itu. Barulah Makcik Intan tersedar. Jikalau tidak, tak tahulah apa yang berlaku. Dia rasakan seperti terpukau. Dan Ikin diberitahu, aku bahawa sepanjang dia dan ibunya berada di rumah Makcik Intan, mereka sering diganggu oleh penampakan pocong yang menyerupai suara arwah Natasha. Ni semua yang gangguan ya. Sudah dibuat pendinding rumah dan bacaan Yasin, namun gangguan itu tetap dan kerap kali berlaku, seolah-olah arwah cuba memberitahu mereka bahawa dirinya kini tidak tenang dan terseksa di alam lagi satu. Masih Ikin beritahu aku juga kisah keluarga ni. Aku mula-mula meluap jugalah dengan kemarahan, marah pada Pakcik Zamri ni, bapa kepada Natasha. Tapi bila Ikin beritahu sampai akhir jalan ceritanya, baru aku faham kenapa dan kenapa. Yelah, bapa mana yang boleh terima anaknya mati disebabkan bunuh diri kan? Jadi okeylah, sampai di sini dahulu. InsyaAllah aku sambung lagi kisah gangguan pocong pada keluarga Makcik Intan dan ke mana Pakcik Zamri ni menghilang. Cuma pesan aku satu saja guys, apa-apa pun yang berlaku, sejauh mana kau sayangkan seseorang, seberat mana ujian kau lalui, seperit mana kepedihan yang kau alami, jangan pernah sesekali kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan Allah nombor satu dalam hati. InsyaAllah kau akan jumpa ketenangan dan jalan keluar daripada setiap masalah. Jadi ini adalah kisah pocong part yang pertama. Dia akan ada sambungan pocong untuk part yang kedua. Jadi stay tune. Tunggu nanti kejap lagi saya akan sambung pada kisah yang kedua.